Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, sebelum kita masuk kepada tajuk pembelajaran, lihat dulu paparan gambar yang saya tunjukkan ni, iaitu berkaitan satu kumpulan pemberontak. Mereka ni membuat satu rusuhan ataupun kekacauan kepada negara mereka. Sebab apa mereka ni melakukan perkara tersebut? Kerana mereka ni tidak suka kepada pemerintah mereka. Sedangkan pemerintah mereka ni adalah seorang yang beragama Islam, yang seorang yang adil dan saksama, yang taat perintah Allah. Jadi mereka ni tak suka dengan pemerintah macam itu. Jadi nampaklah kesalahan kumpulan tersebut ni, sebab dia melakukan rusuhan boleh menjadikan negara tersebut rosaklah, menjadi huru-hara. Jadi kita ni tak boleh nak menolak pemerintah kita yang beragama Islam, sedangkan pemerintah tersebut seorang yang adil dan saksama. Baiklah, kita lihat kepada tajuk yang kita nak belajar pada hari ini berkaitan dengan gambar tersebut, iaitu disebut al-bughah, iaitu pemberontak. Lihat pada pengertian pemberontak, iaitu al-bughah, dari segi bahasa, pelampau yang melampaui batas kehidupan. Dari segi istilah, al-bughah dari segi istilah ialah satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dan enggan mematuhi peraturan dan undang-undang sama ada berkaitan hak Allah atau hak manusia. Jadi di sini yang melakukan pemberontakan tersebut adalah kumpulan orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu sendiri yang tidak mahu menerima pemimpin orang Islam. Jadi di situ Allah Ta'ala tak sukalah. Kita sebagai seorang Islam, kita hendaklah mengikut kata pemimpin kita, mengikut pemimpin kita yang beragama Islam, sedangkan pemimpin kita itu lagilah seorang yang adil dan saksama. Baiklah. Baiklah, kita lihat pada hukum dan dalil kesalahan pemberontakan. Pemberontakan dihukumkan haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Surah Al-Hujurat ayat 9. Artinya, dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap orang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Jadi di sini Allah Ta'ala melarang kita sesama Islam bergaduh. Bergaduh tanpa tujuan apa pun. Semata-mata untuk merebut kuasa. Kita tak boleh bergaduh. Lagi-lagi kita menentang pemimpin kita yang beragama Islam yang adil dan saksama. Seterusnya, kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata maitatal jahiliyah
Artinya, sesiapa yang tidak taat kepada pemimpin Islam dan keluar jemaah muslimin lalu mati, matilah ia sebagai seorang jahiliyah. Baiklah, seterusnya lihat pada ciri-ciri kesalahan memberontak. Okey, jadi memberontak ni adalah salah. Okey, tengok apa ciri-cirinya, iaitu yang pertama, niat untuk menggulingkan dan tidak mahu tunduk kepada pemerintah. Okay, seseorang pemberontak tu dia dah niat lah dalam hatinya. Dia dah niat untuk menggulingkan pemerintah, dan dia dah niat tak nak taat, tak nak ikut pemerintah negara tersebut. Okay, seterusnya, yang kedua, perbuatan menderhaka. Okay, memberontak ni boleh menjadikan seseorang itu menderhaka. Kerana pemberontakan ini ditujukan kepada pemerintahan Islam yang adil yang tidak sepatutnya ditentang atau digulingkan. Seterusnya, yang ketiga, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Mereka ni, pemberontak, mempunyai senjata dan tentera yang dapat melakukan tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman negara dan melakukan kekacauan dan huru-hara. Baiklah, kita ni jangan sesekali menjadi pemberontak. Baiklah, seterusnya, syarat memerangi pemberontak. Okey, pemberontak ni boleh diperangi. Okey, dengan syaratnya, yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Seterusnya, pemberontakan menentang pemerintahan secara terbuka. Dia menentang pemerintah negara ni secara terbuka, bolehlah diperangi. Seterusnya, yang ketiga, pemberontak mempunyai kekuatan tentera dan senjata. Yang keempat, pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan yang salah. Pemberontak ni perjuangan dia adalah salah, jadi kita ni tak boleh ikut. Baiklah, seterusnya, cara menghadapi pemberontak. Apakah caranya? Yang pertama, pemerintah Islam hendaklah memberi pandangan dan nasihat. Yang kedua, ketika peperangan sedang berlaku, para tentera pemerintah Islam tidak boleh mengejar musuh yang meninggalkan medan peperangan, dan mereka juga tidak boleh menghukum pemberontak yang telah lemah dan cedera. Yang ketiga, pemerintah Islam tidak boleh merampas harta mereka sebagai ghanimah. Baiklah semua, kita lihat pada hikmah meninggalkan pemberontakan. Hikmah adalah kebaikan lah. Banyak kebaikan yang kita akan dapat jika kita ni tidak terlibat dengan pemberontakan. Apakah kebaikannya? Apakah hikmahnya? Yang pertama, taat kepada pemerintah Islam selagi tidak melanggar segala syariat dan hukum Islam. Okay, kita kena taatlah kepada pemerintah kita selagi pemerintah kita tu melaksanakan hukum-hukum Islam. Okay, seterusnya, yang kedua, tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk Allah yang lain. Okay, jika berlaku pemberontakan ni, akan musnahlah makhluk-makhluk yang ada di bumi ni. Dan manusia semua akan bergaduh. Okay, seterusnya, yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan pemerintahan Islam. Baiklah semua, saya harap murid-murid semua faham berkenaan apa itu pemberontak. Baiklah, saya nak semua pelajar rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.